Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Oktober bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amsha Zamani. Dan berikut tajuk utama malam ini. Arahan pindah hanya helah, rakyat Gaza tetap dibom. Juga tindak balas Iran terhadap Israel pasti berlaku. Tentera Israel sekali lagi mengebom Beit Lahia di utara Gaza dengan menyasarkan 6 bangunan termasuk sekolah yang menjadi tempat perlindungan rakyat Gaza. Tindakan itu membuktikan naratif palsu Zionis tentang zon selamat. Malah penduduk Gaza yang diarah berpindah turut jadi sasaran. Selain sekolah, turut dibom adalah bangunan kediaman sehingga menimbus 35 rakyat Gaza di bawah runtuhan. Pengemoban tragis di Beit Lahia setakat ini membunuh 45 orang. Sebelum ini, Israel mengarahkan penduduk Gaza berpindah dari Jabalia untuk mengelak dari dibom. Namun, apabila mereka melarikan diri jauh dari Jabalia, bom tetap digugurkan di kawasan mereka berpindah. Pembohongan Zionis ini telah berulang kali berlaku sepanjang tahun pembantaian di Gaza. Malapetaka di Gaza diburukkan lagi dengan ancaman Zionis ke atas pasukan pertahanan agar tidak menggerakkan apa-apa operasi atau mereka akan dibunuh. Pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francisca Albanese, memberi amaran bahawa seluruh penduduk Gaza berisiko mati dalam pembunuhan beramai-ramai serta kepungan Zionis. Pencerobohan Israel di Hospital Kamal Adwan meragut 35 nyawa termasuk 2 kanak-kanak di unit rawatan rapi ICU. Selepas tentera bacul itu berundur, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mendapati fasiliti farmasi telah dimusnahkan sepenuhnya dan pesakit terpaksa tidur di atas lantai. Lebih teruk, hanya 3 doktor yang tinggal bagi merawat hampir 200 pesakit di hospital tersebut. Jelas WHO, mereka hanya dapat membantu untuk memindahkan beberapa mangsa ke Hospital Al-Shifa. Ekoran mereka tidak dibenarkan untuk membawa masuk peralatan perubatan. كنت أنا جوا الخيمة لسه بساعد بطلع في الأغراض والأولاد على الدرج. صار القصف طلعت أطل على الأولاد لقيت بنتي عمرها 10 سنين بصف الخامس. هاي بنتي. هذه ألمة. لقيتها البنت متصاوبة إصابة خطيرة براسها وبعينيها والولد الصغير مقطوعة إيده بس الجلد ماسكة هذا أدهم والولد الكبير اللحم طالع والشظية كل جسمه شظايا. Menurut Wakil Kementerian Kesihatan Marwan Alhams, sekurang-kurangnya 44 daripada 79 anggota pasukan perubatan ditahan Zionis. Namun 14 daripada mereka telah dibebaskan semula termasuk pengarah hospital Dr. Hussam Abu Safia. Bagaimanapun selepas dibebaskan, Dr. Hussam mendapat kabar bahawa anaknya Ibrahim Abu Safia telah dibunuh Zionis. Baru sahaja dilanggar truk, Israel terus menggelabah dan menyifatkan ia sebagai satu serangan pengganas untuk membalas dendam terhadap mereka. Insiden yang meragut 6 nyawa dan jarang berlaku itu terus meletakkan negara haram tersebut dalam situasi darurat. Insiden yang berlaku di sebuah hentian bas di Glilot di Tel Aviv menyaksikan kemalangan antara sebuah truk dan bas sehingga merempuh hampir 50 orang awam dengan 10 daripadanya dilaporkan parah. Menerusi rakaman orang awam, kelihatan beberapa mangsa tersepit di bawah truk dan pasukan perubatan cuba menyelamatkan kesemua mangsa. Turut dilapor cedera anggota IDF yang dipercayai sedang dalam perjalanan ke pangkalan tentera mereka. Israel mendakwa kononnya suspek berasal dari Baitul Maqdis Timur dan telah ditembak ketika cuba melarikan diri.
Dan ini pula perkembangan serangan Israel ke atas Iran. Sehari selepas Israel melancarkan serangan udara ke atas fasiliti ketenteraan tentera Iran, Parlimen negara itu mengadakan mesyuarat tertutup hari ini bagi membincangkan langkah tindak balas. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata, tindak balas ketenteraan daripada Iran terhadap serangan Israel pasti berlaku. Ghalibaf turut merujuk kepada hak mempertahankan diri selaras dengan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Parlimen Iran mempunyai pengaruh terhad dengan kuasa sebenar tertumpu kepada kepimpinan negara yang diketuai oleh pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Namun selepas pilihan raya tahun ini, majoriti ahli parlimen yang terdiri daripada kumpulan konservatif mungkin mempengaruhi sentimen dalam kalangan sayap radikal tentera. Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada awal pagi semalam dengan mendakwa bahawa mereka menyasarkan kemudahan digunakan untuk membuat peluru berpandu yang dilancarkan ke arah Israel serta lokasi peluru berpandu darat ke udara. Media rasmi Iran melaporkan 4 askar terbunuh dalam serangan itu. Kumpulan Hezbollah buat pertama kalinya berjaya memusnahkan sebahagian pengkalan udara Israel di Tel Nov dan ibu pejabat perisikan Zionis dalam operasi Khaybar mereka. Serangan tersebut dilancarkan menerusi sebilangan besar drone. Dalam perkembangan lain, Hezbollah melancarkan salvo peluru berpandu yang menyasarkan pangkalan Mishar, ibu pejabat perisikan utama untuk wilayah utara di Safed. 2 salvo peluru berpandu tambahan menyasarkan Krayot di utara Bandar Haifa pada petang Sabtu, berikutan serangan awal ke atas penempatan Kiryat Shimona berhampiran sempadan Lubnan. Dalam operasi lain, Lubnan membedil tentera Israel dengan peluru berpandu di penempatan terpencil di utara Israel sambil menyasarkan 2 lagi kawasan pendudukan pasukan Israel. Sementara itu, Hezbollah melancarkan roket dari Lubnan ke arah Galili Barat. Siren dibunyikan di sekitar 10 wilayah Israel kerana kebimbangan mengenai penyusupan drone. Musim sejuk di Lubnan dan Syria bakal memberi tamparan hebat kepada pelarian yang sudah sedia berdepan dengan penderitaan akibat perang. Prihatin dengan nasib mereka, Syria Care menggerakkan bantuan musim sejuk di mana kontena ke-12 telah dihantar petang tadi. Ia dijangka mengambil masa 4 hingga 6 minggu untuk tiba di Pelabuhan Tripoli, Lubnan sebelum diagihkan kepada pelarian di sana. Menurut pengerusi Syria Care Siti Sakinah Mia Omar Baki, pengumpulan pakaian musim sejuk tahun ini amat positif, di mana 13 hub pengumpulan dibuka sehingga berjaya mengumpul 950 kotak pakaian. 792 daripadanya telah dimasukkan ke kontena. Keadaan musim sejuk di sana memandangkan Lubnan dan Syria adalah negara 4 musim. Dan musim sejuk itu bukan calang-calang sejuknya. Datang dengan angin dan hujan dan juga salji serta ribut. Maka pakaian tebal ini sangat-sangat penting bagi memastikan keselamatan mereka dalam musim sejuk. Jadi oleh kerana mereka berhadapan dengan kekangan keuangan, ekonomi yang sangat sempit, maka kita di sini menggerakkan bantuan di mana kita membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk datang sendiri dan memberi pakaian yang mereka miliki untuk kami hantar ke sana. Sementara itu, projek pengumpulan pakaian musim sejuk Warm the Winter yang berlangsung selama 5 hari menyasarkan kutipan RM200,000. Jurucakap Syria Care Zul Ramli M. Razali berharap keprihatinan rakyat Malaysia ini mampu memberi kehangatan kepada saudara di Syria dan Lubnan. Saya berada di sini dalam keadaan sangat tersentuh kerana saat saya menyentuh baju-baju yang diberikan dalam bentuk sumbangan, itulah baju satu masa nanti yang akan menghangatkan mereka daripada tersangat dahsyatnya kesejukan yang bakal melanda. Dan kerana itu, Masya Allah, setiap daripada apa yang kita berikan untuk memberikan kehangatan pada mereka, sebenarnya akan memberikan satu nyawa kepada mereka. Menerusi misi Winter Aid 12.0, Syria Care fokus kepada bantuan bahan bakar dan food pack agar pelarian dapat meneruskan kelangsungan hidup ketika berdepan cuaca ekstrim. Sumbangan untuk misi Winter Aid 12.0 boleh disalurkan ke akaun Syria Care seperti tertera atau layari bantuan bumishams.com atau imbas kod QR berikut.
Berita Al Hijrah rangkul 2 anugerah Seri Angkasa. Alhamdulillah bertemu kembali. Berita Al Hijrah melakar kejayaan baharu selepas merangkul 2 anugerah pada Malam Anugerah Seri Angkasa 2024. Dalam acara berprestij itu, penerbit berita Nur Hashimah Ismail dinobat pemenang anugerah Buletin TV Terbaik, manakala wartawan Kanan Muhammad Zaim Nur Zamani diumum sebagai pemenang anugerah Wartawan TV Terbaik. Tidak menyangka dirinya dinobat sebagai pemenang anugerah Buletin TV Terbaik. Nur Hashimah berkata kejayaan ini membuktikan berita Al Hijrah mampu mencipta kejayaan dalam industri penyiaran walaupun hanya memiliki pasukan yang kecil berbanding stesen televisyen yang lain. Ucapan ringkas, kami tidak ramai tapi kami ada, menggamit suasana dewan. Kami tak ramai tapi kami ada. Terima kasih. Apabila kemenangan ini berjaya daripada tim Bilik Berita Hijrah, menampakkan buletin yang kami sediakan untuk penonton, untuk segenap lapisan masyarakat adalah paling tepat, padat, menarik dan paling penting ia sesuatu yang menarik untuk ditonton untuk semua lapisan masyarakat di Malaysia, dan wajib tonton Buletin TV Al Hijrah dan juga Globe Al Hijrah. Sementara itu, Muhammad Zaim tidak menyangka berita Al Hijrah mampu membawa pulang 2 anugerah Sri Angkasa pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah, hari ini 2 kejayaan berita Al Hijrah. Salah satunya adalah untuk kategori saya Wartawan TV Terbaik. Satu kategori yang cukup besar di pentas yang besar bagi industri penyiaran negara, dan semestinya ini bukan satu detik yang membanggakan bagi kerjaya saya, dan saya mengharapkan lebih banyak kejayaan untuk berita Al Hijrah pada masa yang akan datang. Nur Hashimah dan Muhammad Zaim masing-masing membawa pulang trofi dan wang tunai RM5,000. Pada ASA kali ini, 5 pencalonan dari berita Al Hijrah tersenarai dalam top 5 untuk kategori Buletin TV Terbaik, kategori Wartawan TV Terbaik dan Liputan Berita TV Terbaik. Semua pemimpin di peringkat desa diingatkan supaya tidak menyeleweng dalam menguruskan dana besar yang diberikan kerajaan menerusi program Sejahtera Komuniti Madani atau Sejati Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan sebarang keputusan berkaitan dana Sejati Madani juga perlu dibuat secara bersama bagi mengelakkan ketirisan. Jadi Sejati Madani ini kita seolah-olah bagi satu tanggungjawab, cabaran langsung pada orang kampung. Nah, paling minimal RM50,000, maksimal RM100,000. Imamnya, ketua kampungnya, pengulunya, persatuan belianya, wanitanya, datang kuasa masjidnya, koma duduklah ronding betul-betul. Teman bagi dana, wang, koma putuskan apa yang nak buat bagi kepentingan orang kampung. Ada yang beli traktor, ada yang beli bot, tapi keputusan itu bukan keputusan seorang. Keputusan wakil masyarakat kampung yang boleh hidupkan ekonomi dia. Tambah beliau, pelaksanaan Sejati Madani bagi meningkatkan sosioekonomi itu bakal melibatkan semua kampung di seluruh negara tanpa ada yang terkecuali. Melalui inisiatif yang diumumkan dalam Belanjawan 2025 itu, setiap kampung di seluruh negara akan menerima peruntukan bernilai antara RM50,000 hingga RM100,000 bagi melakukan apa-apa program demi manfaat ekonomi penduduk setempat. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan RM1 bilion. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat Padang Rengas di Arena Square Pekan Isnin di Kuala Kangsar hari ini. Dalam kunjungannya ke Perak hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut merasmikan kempen Rainforest Challenge RFC Madani Care for Nature yang diadakan di Taman Eko Rimba Kledang Sayong. Kempen bagi memupuk semangat cintakan alam sekitar diadakan sempena Hari Alam Sekitar Negara pada 21 Oktober lalu.
Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menyempurnakan pelepasan simbolik peserta RFC Grand Final 2024 membabitkan 30 kenderaan pacuan 4 roda. Pertandingan pada 29 November hingga 9 Disember itu akan bermula di Lenggong diikuti Sungai Siput dan Kuala Kangsar yang bakal menempuhi perjalanan mencabar. RFC merupakan acara tahunan sukan lasak kenderaan 4x4 antarabangsa yang diadakan di Malaysia sejak 1997 dan di lebih 20 buah negara. Pertandingan yang memperkenalkan Malaysia di mata dunia itu terbukti apabila dinobat tempat ketiga daripada 10 pertandingan permotoran paling lasak di dunia, sebaris dengan Dakar Rally, Baja Race, Le Mans 24 Hour Race dan Isle of Man Race. Perhimpunan Gabungan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di dataran Menara Condong Teluk Intan yang dihadiri 400 peserta semalam tidak dimaklumkan kepada polis berhubung penganjurannya. Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris berkata pihaknya sedang menyiasat kes itu mengikut Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012. Tambah Datuk Azizi, pihak yang terlibat akan dipanggil untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan kertas siasatan. Selain itu, perintah untuk siasat OT akan dipohon untuk siasatan lanjut. Semalam, kira-kira 400 orang berkumpul di dataran Menara Condong Teluk Intan sempena himpunan kibarkan jalur gemilang. Perhimpunan itu turut dihadiri Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Mengulas berhubung tindakan mengibarkan bendera Cina di Teluk Intan baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi kepercayaan sepenuhnya kepada siasatan polis. Kita telah serahkan pihak PDRM untuk melakukan siasatan dan kita memberikan kepercayaan sepenuhnya pada hasil siasatan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas Konvensyen Barisan Nasional BN Negeri Pahang 2024 sempena sambutan ulang tahun Jubli Emas 50 tahun BN di Dewan Tun Razak Temerloh Pahang. Baru-baru ini seramai 17 warga Cina telah diambil keterangan bagi membantu siasatan berhubung kes perarakan di dataran Menara Condong Teluk Intan terbabit. Menurut Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris, tangkapan dibuat kerana mereka telah melanggar syarat yang ditetapkan seperti mengibarkan bendera negara lain dan melibatkan warga negara asing. Dakwaan anggur Shine Muscat beracun disiasat. Alhamdulillah bertemu kembali. Tindakan segera akan diambil jika anggur Shine Muscat didapati mempunyai bahan kimia berlebihan sehingga mengakibatkan keracunan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan pihaknya sangat teliti dengan kualiti serta keselamatan hasil pertanian yang diimport. Pengesahan itu akan dibuat menerusi kajian dan penyelidikan oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis, Bahagian Biosecurity, Jabatan Pertanian serta Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Sebelum ini, The Thai Pesticide Alert Network, Thaipan, memberi amaran mengenai pencemaran anggur Shine Muscat selepas mendapati kebanyakan sampel dipercayai mengandungi sisa bahan kimia berbahaya melebihi tahap maksimum yang dibenarkan. Thaipan dan Majlis Pengguna Thailand TCC menggesa Kementerian Kesihatan Awam untuk mengambil tindakan segera termasuk mengarahkan pengimport dan pengedar untuk melabel negara asal anggur Shine Muscat yang diimport. Bagaimanapun setakat ini, KPKM masih belum menerima sebarang aduan berhubung perkara tersebut dan pemantauan akan dilakukan dari masa ke semasa bagi memastikan tiada kes keracunan direkodkan. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam YAPE menyalurkan 2.34 juta ringgit kepada 20 universiti awam sebagai tanda sokongan dan bantuan dalam bidang pendidikan itu. Bantuan itu kemudian akan diagih kepada 2,340 pelajar kemasukan baharu ijazah sarjana muda yang layak dengan masing-masing menerima bantuan RM1,000.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar berkata, bantuan dari YAPIM ini bagi membantu meringankan jumlah pembayaran yuran pendaftaran selain meringankan beban keluarga ketika membuat persiapan memasuki universiti. Sebab kerajaan kita semua tak nak anak-anak ini tercicir disebabkan oleh kekangan kewangan tersebut. Jadi sebab itu kita berikan bantuan ini supaya mereka akan dapat teruskan kehidupan, teruskan pengajian tanpa memikirkan yang sangat tentang kesusahan daripada sudut kewangan. Usaha ini juga selaras dengan agenda kerajaan yang mahu menoktahkan miskin tegar dan ia bermula dari aspek pendidikan. YAPIM ni mereka yang ni kali pertama mereka memberikannya dan insya-Allah masih lagi dalam proses mengenal pasti pelajar-pelajar untuk proses untuk kohort-kohort selanjutnya. Penyerahan bantuan didik madani YAPIM kepada 20 universiti awam pagi tadi disempurnakan Datuk Dr. Mohammad Naim di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM siang tadi. Bergelar ibu tunggal kepada 9 anak sudah cukup menggambarkan keperitan seorang wanita dari Johor Bahru yang terpaksa menggalas tugas sebagai ketua keluarga. Ujian datang silih berganti. Nur Fazlin Zainal Abidin, 41 tahun, turut diduga dengan keadaan ibunya yang kini bertarung dengan 3 jenis kanser tahap 4 dan memerlukan penjagaan rapi. Ketika ditemui di projek Perumahan Rakyat PPR Jalan Uda Utama Johor Bahru, Ibu Nur Fazlin, Zawiyah Ahmad, 71 tahun, hanya mampu terlantar selepas dia disahkan menghidap kanser usus, hati dan thyroid tahap 4. Sebelum ini, anak-anak Nur Fazlin dijaga oleh Zawiyah ketika dia keluar bekerja. Namun kini, giliran Nur Fazlin pula yang menjaga Zawiyah. Tambahan pula salah seorang anak Nur Fazlin berstatus orang kurang upaya OKU autism sekaligus menyukarkannya untuk keluar bekerja. Memang saya ada dapat bantuan, tapi saya kata tak mencukupi dengan anak saya ramai macam ni kan. Saya cuba nak buat ni, tapi kadang masalah kesihatan saya memang terbatas. Saya meniaga malam-malam tu, itulah buat sekolah anak, itulah buat keperluan, itulah buat rawatan mak. Kos rawatan dan keperluan ibunya menelan belanja RM1,200 sebulan. Malah kesempitan wang menyebabkan bil elektrik rumahnya hampir dipotong. Terdahulu, keluarga ini menerima kunjungan Econsave yang tampil memberi bantuan keperluan asas. Hari ini pihak Econsave datangnya ke rumah Puan Nur Fazlin ni. Kami ada menghantar sumbangan jadi barangan dapur, lampin-lampin pakai buang, lepas tu barangan kering bernilai RM1,000 lah kepada keluarga Nur Fazlin ni. Sumbangan kepada keluarga ini boleh disalurkan ke akaun bank milik Nur Fazlin seperti tertera atau hubungi 018-7890-870. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Aziza Arifin dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyah Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.